berada di tepi technical box menjerit keluar dua orang, bukan satu. Ya, memang kita lihat di sini disiplin Persatuan Kelantan ketika kena sepakan penjuru. Sepatutnya Persatuan Kelantan menghantar dua pemain untuk pergi menghalang hantaran tersebut. Tetapi kita lihat hanya seorang saja yang pergi. Ini yang mengakibatkan gol pertama berjaya dilakukan oleh Juga datang daripada kerja keras, far post, larian Marcos Antonio dan Afiq Fazail berada dalam keadaan yang begitu mudah untuk meledakkan gol itu. Stan, sebenarnya sudah berapa kali daripada pada masa pertama lagi pasukan JDT hampir-hampir saja menjadikan gol melalui sepakan penjuru. Dan kita lihat kekuatan JDT apabila mereka tidak dapat menghasilkan gol melalui jaringan padang. Masa kedua, kerana bagi saya, Hairudin, saya pernah melihat anda menjadikan gol sebegini, tetapi cara anda menanduk bola ini adalah deras. Ya, kita lihat idea yang dilakukan oleh Fernando Marquez, cuba melakukan lock ataupun chip melalui kepala untuk mengambil ke penjuru Papus. Itu yang sepatutnya. Tapi bola itu sedikit lemah dan berjaya dihalang oleh Syahrizan. Dan nampaknya Fernando Marquez tidak dapat meraihkan kerana yang tidak bermain hampir 8-9 perlawanan sebelum ini memahami jika beliau menghantar bola ke dalam 6-yard box, Syahrizan tidak begitu baik. Ya, ini yang kita katakan kebelian pada Syafiq Rahim. Beliau mempunyai satu hantaran, satu magis hantaran yang baik dan seperti pemain-pemain rakan pasukan sudah pun berjaya membaca hantaran tersebut yang akan dihantar. Seorang antara pemain terbaik dalam 30 tahun dalam seorang top 10 players dalam country kita, Syafiq Rahim, yang mulanya dia yang menghantar bola yang begitu tepat kepada Kunalan. Ya, satu hantaran yang baik daripada Syafiq Rahim yang tahu kelebihan yang ada pada K. Kunalan yang mempunyai larian yang pantas dan terbukti K. Kunalan berjaya menghasilkan sepakan penalti untuk pasukan Syafiq dan Syafiq. Cabrera dan juga Ilham dan mudah buat Cabrera untuk mengegangkan dan itu gol John Tazim bagi meletakkan mereka mendahului 1-0 secara agregatnya 2-0 kini JDT di depan. Safawi dengan ledakan kaki kiri. Safawi hanya diperhatikan oleh Ilham Abdullah. Bola terus sekali lagi menerjang jaring. Safawi Rashid, jaringan yang ke-6 dalam Malaysia musim ini. 2-0 buat JDT, 3-0 secara agregat. Semakin sukar. Lawannya Tazim mengakui dengan kelebihan dua jaringan. Penting sekali untuk mereka lakukan kerana ketepatan itu penting. Las West pada Diogo, pada Diogo. Begitu mudah sekali untuk Safawi Rashid menjaringkan gol kedua pribadinya. Ketiga buat JDT malam ini menjadikan kedudukan 4-0 secara agregat, menggembirakan para penyokong Harimau Selatan yang kini menghampiri aksi di separuh akhir. Ya, jaringan kedua pergerakan yang dilakukan oleh Safawi dan apabila berada dalam posisi tersebut hanya perlu meledakkan gol dan itu adalah yang dilakukan oleh seorang Safawi. Di sini Corbin Ong percaya melepaskan diri, hantaran Derek yang disempurnakan oleh Gonzalo Cabrera untuk menambah derita, menambah duka Terengganu. 4-0, 39 minit dirakit. Itulah isyarat yang ditunjuk oleh penyokong JDT dan mereka. Fire Rashid cuts in to test young goalkeeper Shafiq. I think PKMP knew this was going to be a tough night. This was literally within 30 seconds of the kickoff. Good effort
saved at the second attempt by the youngster. Free kick by Cabrera, well palmed away by the youngster. 20 years of age, just his 6th appearance. And then some good defending from Azani Matsale, as Diogo looked like he was lurking to score his 5th Malaysia Cup goal of the campaign. This was all in the first 13 or 14 minutes, and then the opening goal came. A short corner picked up by Velasquez, headed home by Mauricio after a misjudgment by goalkeeper Shafiq Afifi, who had an interesting night to say the least. He made some fine saves, but an error there to give Mauricio that, and then he was substituted late on with an injury that we hope isn't as concerning as it looked. Eskunalam fires a left-footed shot over the top of the bar, and a rare raid forward by the right back. Not noted for his strong shooting. And then 2-0, what a goal this was. The back flick from Diogo and the finish from Cabrera. The finish was a little bit scruffy and scrappy, but his reaction, his awareness, his alertness, and Diogo enables Cabrera to score his 4th Malaysia Cup goal. And 2 became 3 when Philemon Stanley brought down Safawi. Lovely back flick from Afiq to set him up. Safawi stands up and makes it 3 at half-time. Chebby Singh made him man of the match before he was substituted just after the hour. That was the impression that he made early in the second half. The one bright spot for PKMP, Yasha Pinter's header. Well saved by Farazal down at his near post. And a rare clean sheet here for Johor. They hadn't kept one in 5. Now Farazal can look to a clean sheet. Penalty won by Diogo after PKMP were caught flat-footed defensively. Goalkeeper Shafifi now brings down Diogo, and Diogo steps up to calmly send the 20-year-old the wrong way. And this made it 4-0. 51st minute. And then the goal of the game, Mauricio to Diogo to Safawi, who's got the strength and the cuteness to score his 2nd. Beautiful team goal by Johor. They played some party football, and that was a beautiful finish from Safari Rashid. He was substituted soon after, and Chebby Singh immediately gave him the man of the match. There were more chances. Shafiq sprawled down low to save this effort from Diogo, who himself was substituted after another vital contribution. And then Nazmi Faiz, denied by Tafi, could come on as a substitute goalkeeper. Again, Cabrera sees the movement, a perfectly weighted pass, and Nazmi just doesn't make up his time mind in time. And then Akia Rashid, perhaps the wrong option here. If he pulls it back to the penalty spot, there's an easy finish. Instead, Akia was trying to just create a little bit of his own magic, and right in the very last minute, Cabrera nearly adds a 6th, but his free shot from 45 metres floats wide. Nonetheless, Johor in dominant mood, just about guarantee themselves a place in the quarter.
midfielder mereka. Namun kita berikan tumpuan dulu kerana asakan pantas dilakukan oleh pasukan Kedah. Lintangan Azamuddin akhir gol. Oh! Apakah ada tampanan di situ? Peluang Thiago Augusto dalam kotak penalti, shielding yang dilakukan. Masih lagi kemas, cuba berbusik. Barol melakukan percubaan di situ. On target. Tapi menguas masih lagi dalam permainan. Bagaimana? Oh, agak tertewas. Barisan pertahanan, tackle, gelunso di situ. Namun masih lagi dalam permainan. Satu cross di situ, gol! Oh, akhirnya pada menit ke-28. Ya, bermula juga hantaran daripada Syafiq melakukan hantaran kepada Diaz, dan dari situ bahagian pertahanan Azmi lambat untuk mengeluarkan bola, dan bijak Lucero hanya menciping bola itu kepada di bahagian tengah, dan gol yang begitu mudah dijaringkan oleh Syafiq Rahim. Di sebelah kanan pintu gol Kedah bermula daripada Jorge Pereira Diaz, dan di sebelah kiri pula cross yang dilakukan. Tidak ada kekasaran. Masih lagi dalam permainan. Kelekaan sedikit di kalangan barisan pemain-pemain pasukan Kedah. Ini dia sliding tackle. Tidak foul di situ. Ya, tidak foul sebab di situ Azmi cuba menghalang bola, tapi bijak juga di situ Lucero untuk merebahkan badan, clean tackle bakal kerana beliau mengambil bola. Dalam keadaan Azmir Yusof tak baik sebenarnya di sini. Badrul Bakhtiar lencongan di sana. Masih lagi dalam permainan. Apakah whistle tidak ditiupkan? Oh, sentuhan sedikit saja untuk membolehkan Azamuddin meneruskan larian ini. Lorongan Azamuddin kepada Jorge Pereira Diaz. Bagaimana? Jadi tim dari gol kedua ke Alpan. Barisan pertahanan pasukan Kedah dihukum lagi. Lintangan daripada Jorge Pereira Diaz disudahkan dengan agak selesa oleh Syafiq Rahim. Yang positifnya Syafiq berada pada kedudukan yang tepat pada waktu yang masa yang tepat juga. Satu lorongan bijak daripada Alex. Penjuru untuk pasukan JDT. Swinger daripada Syafiq Rahim, dan Diaz di sana rebatan lintang di situ. Haris Harun cemas di depan pintu gol pasukan Kedah. Kepada Badrul, kali ini cross yang bagaimanakah? Menunggu Thiago Augusto di sana. Oh, terkena tiang di sebelah kiri pintu gol JDT. Marcos Antonio dan Adil Zafwan, dua center back. Ini dia satu set piece, rebatan di situ, satu lagi gol. Marcos Antonio mantap di barisan pertahanan. Jatuh kepada Antonio, dan dengan mudah Antonio dengan tiada pemain-pemain Kedah untuk buat pressing, mudah untuk menjaringkan gol. Set piece yang menarik untuk pasukan JDT ketika pemain-pemain pertahanan Kedah berikan tumpuan di depan pintu gol. Tiba-tiba saja Diaz lari keluar membuat percubaan, ada tampanan, tetapi bola yang ini ingin menambah koleksi jaringan. Sepakan penjuru daripada Syafiq Rahim, tandukan gol ke-4. Oh, pasukan Marcos Antonio. Sekali lagi kita lihat Satu lencongan yang baik dibuat Syafiq, antara yang kualiti dan juga Lucero Diaz buatkan tandukan flick header, attack untuk menambah gol pada malam ini. Contoh Lucero, lorongan kepada Diaz. Pasukan JDT mencari gol ke-5, gol pasukan Kedah. Ya, bakal satu lorongan ataupun kuisan yang baik dilakukan oleh Lucero untuk mencari rakannya iaitu Diaz, dan dengan mudah kombinasi bersama dengan Cobbing On ditanduk masuk oleh Marquez untuk meletakkan JDT di depan. Ya, kita dapat lihat bagaimana mudahnya Cabrera menggunakan acahan, skill beliau, dan Cobbin membuat satu hantaran silang yang cukup cantik. Hanya memerlukan Marquez untuk membuat tandukan yang tidak langsung dicabar oleh siapa-siapa. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan kepada corak permainan JDT, prestasi pemain-pemain pertahanan pasukan Silva pada minit yang ke-35, tengok bagaimana dia melakukan tolakan kepada Akram Mahinan. Kemudian lantunan yang berlaku berjaya kembali disempurnakan dengan cukup baik oleh Sandro da Silva untuk Kedah menyamakan kedudukan satu sama pada minit ke-35. Bermula di separuh masa yang kedua, Jodor Takzim terus mengadakan usaha, dan minit pertama di separuh masa yang kedua, Nacho Insa berjaya mendapatkan jaringan selepas gerakan yang dimulakan oleh Cobbin Ong dihantarkan dengan baik oleh Nazmi Faiz, dan Nacho Insa yang tidak dikawal berjaya menyempurnakan hantaran itu.
untuk gol kedua JDT minit ke-46. Dan kemudian Ahmad Azam Bakri melakukan satu sepakan percuma yang cukup mengelirukan untuk gol ketiga JDT. Jadi sepakan kaki kirinya, meskipun kelihatan seperti Haris Arun cuba untuk melakukan tampanan, namun di sini dummy yang dilakukan oleh Haris berjaya mengelirukan Ramdan Abdul Hamid untuk gol ketiga JDT. Kemudian gol yang keempat mudah diperoleh oleh Gonzalo Cabrera. Gerakan yang cukup baik daripada pemain-pemain JDT. 4 pemain. Terlihat permulaan daripada Cabrera. Jaringan yang cukup baik. Dari tolakan yang cukup sempurna daripada Fernando Marquez yang tidak tamak dan melakukan lorongan yang sempurna untuk gol keempat daripada Gonzalo Cabrera. Dan Anas Kunalan karena malam yang cukup gemilang untuk JDT pada malam ini dengan jaringan pada minit ke-91. Dia berjaya melepasi beberapa pemain pertahanan Kedah sebelum melakukan sepakan yang terbias sedikit Alvaro da Silva dan terus mengelirukan Ramdan Abdul Hamid untuk jaringan kelima JDT pada malam ini. Jadi Eskunalan catat nama selaku penjaring gol untuk gol JDT pada malam ini. Pertahanan lawan itu yang akan mereka cuba lakukan. Ali satu cross, terbuka gol. Cukup mudah sebenarnya satu ini. Ya, satu menarik ya dilakukan hantaran pendek dan Mahali Jasuli berjaya untuk menggelecek Syahrizan dan satu hantaran chip yang cukup tepat ke arah Lucero ya. Lucero membuat tandukan itu satu finishing yang cukup mudah bagi beliau dan memberikan gol pertama buat pasukan JDT pada malam ini. Boleh dianggap sebagai cuba mengarahkannya. Satu lagi kedudukan bahaya, gol melalui counter attack yang cukup. Pada malam ini kita lihat gerakan 1-2 yang cukup menarik dan Pacero mampu melihat di manakah kedudukan Diaz dan Diaz untuk buat hantaran menolak masuk dengan cukup baik untuk gol kedua JDT. Itulah understanding ataupun the combination of the two Argentinians untuk menewaskan sepenuhnya pemain di dalam kawasan penalti. Kita lihat hantaran Mahali yang mencari pemain di tengah. Tidak ada pemain yang mengawal Marcos Antonio di bahagian belakang. Ini perlu dielakkan oleh pemain. Tidak ada pemain buat support. Itu menyukarkan beliau untuk buat hantaran. Lucero, itu dia. Ada kemas gerakan yang dilakukan oleh Diaz sekarang ini, masih lagi mengawal Diaz. Ada ruang yang menarik Diaz. Kelicikan yang ada pada beliau menewaskan hampir 3 pemain pertahanan dan melakukan satu chipping yang cukup sempurna, memberikan gol kelima pada malam ini buat pasukan JDT. Jadi itulah kehebatan yang dipamerkan oleh pemain ini. Dia dianggap sebagai penggerak sebenarnya. Satu lagi hantaran, ada ruang yang agak menarik bagi Pacheco. Sayang sekali. Bola sudah pun terkena Bazai. Ya, sepakan penjuru Amri. Satu tandukan gol. Sambungan yang cukup. Lepas peluang untuk JDT. Bagaimana kali ini Gaby? Jaringan pertama untuk pasukan JDT. Kita lihat boleh ditipu oleh Guerra di situ. 3 pemain di situ. Lepas. walaupun ada sakan yang cuba dilakukan oleh Dilshot tadi, tetapi kita lihat bagaimana hantaran back heel yang tidak begitu menjadi Cabrera, tetapi usaha keras. Ada 3 pemain termasuklah buat nama Amir Zafran juga gagal untuk menghalang. Kemudian kita lihat bagaimana bola itu pergi ke arah Gaby dan Gaby tidak melepaskan peluang itu untuk melakukan jaringan. Kita lihat satu cutback yang menarik dilakukan oleh untuk meletakkan JDT. Percubaan ke arah pintu gol pasukan JDT. Ya, sentuhan pertama daripada Said Sobri dan mampu melakukan hantaran lintang. Menarik sekali bagaimana usaha dan juga gantingan di antara kedua-dua pemain. Tersekat juga hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pemain-pemain TT nampaknya masih lagi struggle. Namun begitu gerakan ataupun build up ini yang sedang dilakukan oleh pasukan ini. Hantaran cuba mencari kanan. Gol.
Kita lihat sekali lagi bagaimana gerakan ini berlaku. Pertukaran posisi di situ. Ya, untuk mengelurkan pemain-pemain titim kemudian ditinggalkan untuk Syafiq. Syafiq Rahim sebenarnya. Syafiq lakukan satu hantaran yang tepat sekali sebelum disambar oleh Kadar untuk meledak jaringan kedua untuk pasukan JDT. Tepat, timingnya juga sangat-sangat menarik untuk disempurnakan oleh Kadar. Cukup sempurna. Kadar semakin serasi nampaknya di kalangan pemain-pemain JDT. Kanan pasukan Terengganu itu, dan gol ketiga sekali lagi Syabi katakan overlap di bahagian kanan. Ya, back kanan S. Kunalan telah pun melakukan overlapping ni berulang kali tetapi pada kali ini berhasil juga. Tetapi kita juga puji kebolehan Gera melorong satu hantaran di mana Kunalan hanya memerlukan satu sentuhan sahaja. Ya, sebenarnya Kunalan cuba cross bola itu tetapi nasib malang bagi 2-0 mengatasi pasukan Melaka ketika ini. Perak masih kekal dengan satu jaringan, Pulau Pinang Kedah masih terikat. Oh, peluang untuk pasukan JDT. Sambil kita nak memperkatakan tentang import Pick and X dulu, Tabah. Benar, kita lihat bagaimana gerakan ini berlaku. Kemudian ada turning yang dilakukan oleh Insa, kemudian dilorongkan untuk Gaby yang datang bermula dari Cabrera. Cabrera lalu di set up oleh Insa untuk Gaby untuk melakukan satu rembatan untuk menewaskan jaringan yang kelima dan kali ini hadir dari pemain back pasukan JDT, penyokong steal pasukan Joe. Kita lihat bagaimana dengan tenang saja dia dapat melakukan tandukan kerana ada pada posisi Gaby sebelum itu. Syafiq tip kali ini terangkat ke belakang, cutback percubaan yang dilakukan dan sekaligus menjadikan gol yang ke-6 dan kali turun bermula daripada gerakan ini, Tabah. Layanan daripada belakang Nazmi Faiz dan membuat satu cutback untuk Guerra. Kekeliruan tolakan itu yang membuatkan pemain-pemain tim seolah-olah tidak dapat membaca sebenarnya gerakan. Kita lihat bagaimana Syafiq seolah-olah tolakan itu mahu ke bahagian tengah, kemudian dia menolak di bahagian kiri pintu gol pasukan tim dan itu mungkin mengelirukan dan menurut saya sepakan penalti ini. Bagaimana kedudukan itu gol. Penjaga gol Kaya FC gagal untuk menyelamatkan sepakan lencong kaki kiri yang dilakukan oleh Lucero untuk meletakkan JDT. Banyak sekali daripada sumbangan daripada DS. Bukan saja beliau, daripada Lucero. Kita tahu dua pemain iaitu Lucero dan DS adalah pemusnah yang paling berjaya untuk pasukan JDT, saya katakan. Kita boleh lihat berapa banyak gol yang dijaringkan oleh Lucero dan juga DS.
daripada Lim Chan Yu adalah peningkatan yang begitu baik ditunjukkan oleh Azamuddin Apit. Apakah kerana dia berada dalam satu pasukan yang cukup lengkap dari segala sudut. Saya setuju dengan apa yang Tambang katakan. Beliau permainan beliau bertambah baik apabila beliau berhijrah ke pasukan JDT daripada pasukan Pahang. Jadi dengan baik, satu lagi gol, saya suka memperkatakan tentang keyakinan Azamuddin. Kita boleh lihat gol dia, gol yang cantik sekali daripada luar di penjuru kotak penalti. Satu lencongan, satu rembatan yang agak boleh dikatakan kuat juga. Kita boleh lihat kenapa dari segi angle yang kita boleh lihat di sini penjaga gol mungkin beliau tidak menjagakan bola tersebut akan pergi ke bahagian near post. Seterusnya beliau tertewas dengan kerana apa yang saya lihat daripada angle sebegini untuk membuat baik daripada Diaz dan juga Lucero. Kita boleh lihat beliau membuat satu cutback apabila beliau dapat melihat Lucero membuat larian daripada bahagian tengah, cuba berlari ke arah dalam kotak kawasan kotak penalti ya. Dan walaupun Lucero dikejar oleh dua pemain ini, saya suka nak memperkatakan sedikit, boleh saya katakan cuba nak masing-masing cuba nak melakukan jaringan. Sudah tentu saya rasa mereka, kita boleh lihat mereka semua enjoy the game pada malam ini. Dan satu lagi assist daripada Diaz, dia bahagian membuat satu cutback. Dan kita boleh lihat ada 3 pemain di sana. Saya rasa Lucero, Mahali, ada lagi seorang pemain di sana cuba untuk membuat rembatan tersebut. Dapat kepada Mahali, walaupun ingat daripada pemain secara solo dia datang, tempatan yang agak kencang terkena palang di bahagian atas sebelum masuk ke dalam pintu gol. Ya, Lucero gol pertama melalui free kick menggunakan kaki kiri. Yang dilakukan oleh pasukan Ayawadi ketika melakukan jaringan penyamaan. Kita bermula dulu dengan jaringan yang dilakukan oleh Syafiq Rahim. Free roll untuk Syafiq Rahim malam ini. Ya, beliau ada seorang general untuk pasukan JDT yang kita boleh lihat dengan larian saya rasa mungkin 30 meter, 35 meter dan membuat satu rembatan deras terus. Dan mungkin ada sedikit deflection dari sana. Mungkin rembatan tersebut terkena salah seorang pemain Ayawadi dan kita boleh lihat bahawa penjaga gol pasukan Ayawadi tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat menampak bola tersebut. Ada 2 departmen yang boleh kita salahkan untuk Ayawadi. Satunya back four mereka, satunya pemain-pemain di barisan tengah. Sebelum itu kita nak saksikan dulu jaringan penyamaan. Ketika jaringan penyamaan ini dilakukan pada pandangan Lim, adakah mereka mampu untuk memberikan saingan ataupun sebaliknya? Ya, sebenarnya apa yang saya lihat, sekiranya kita boleh lihat di sini Amirul Hadi tidak sekiranya beliau dapat mengawal pemain ini, saya rasa bukan mudah untuk beliau membuat satu rembatan, tetapi apabila beliau dapat melepaskan diri daripada Amirul Hadi dan Marcos Santino tidak dapat berbuat apa-apa dan satu rembatan yang deras juga dilepaskan beliau dan Farizal Malias. Jaringan penyamaan Ayawadi itu tidak memberikan impak yang begitu besar sehinggalah bagaimana Diaz mula mengorak untuk memberikan Pereira Diaz. Gol yang dilakukan oleh Antonio ini mencetuskan sedikit perbalahan. Mungkin Lim nak mengesan kedudukan ideal pada ketika itu. Ya, ramai yang mungkin ada yang mengatakan bahawa beliau sebenarnya berada di kedudukan offside, tetapi pada pandangan saya tidak, kerana terdapat pemain di belakang, tetapi bola itu mungkin sudah masuk sebelum terkena badan Aidil. Jadi jangan pertikai lagi jaringan yang dilakukan oleh Antonio itu untuk melengkapkan 3 jaringan JDT. Dapat dijawab oleh pasukan Ayawadi United malam ini dilakukan. Ya, satu larian baik daripada Diaz kita lihat di sini dapat melepasi tekanan kanan pasukan Ayawadi dengan mudah. Satu cutback dan Syafiq Rahim dengan tenang membuat satu placing. Saya rasa mungkin penjaga gol pasukan Ayawadi juga tidak dapat melihat di mana sebenarnya bola tersebut pergi, kerana mungkin beliau dihalang oleh 2 pemain gol lah. Tapi bola, apabila bola tu satu antara cutback, sudah tentu Lucero tidak dapat berbuat apa-apa. Dan sekali lagi kita lihat bahawa Syafiq Rahim dan ini akhirnya Lucero dapat menjaringkan gol pertama beliau dan satu larian sudah menjadikan dia antara watak yang akan diharapkan. Ideal secara tiba-tiba menjadi watak paling menarik dengan sumbangan gol yang telah dapat. Saya rasa beliau juga